Bila kita renung kembali, meletakkan diri kita pada kefahaman yang sebenar, maka di sini kalau saya nak kaitkan dengan tamsil kehidupan, bila kita masuk tadi tuan-tuan, scan ni tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut syariatnya, untuk mencegah pada darar, iaitu mudarat, penyakit. Sedar atau tidak, dia ada hikmah yang besar di sebalik penyakit itu. Dia adalah penyakit yang tersembunyi. Allah uji kita trend ataupun satu penyakit yang sangat unik, yang mana pakar-pakar perubatan seluruh dunia, World Health Organization, masih tidak jumpa ubatnya. Dengan seluruh kekuatan yang ada, dengan seluruh kepakaran yang ada, dengan seluruh kajian-kajian dilakukannya, dikumpulkan tenaga pakar, masih belum jumpa vaksinnya. Maka itu dikategorikan sebagai penyakit yang tersembunyi. Tuan-tuan tahu apa penyakit tersembunyi yang boleh menghalang ibadah? Dia penyakit tersembunyi syariat pun terhalang kita nak masuk masjid. Terhalang kita. Tempat lain Ustaz, jangan samakan dengan tempat lain. Masjid dengan tempat lain, langit bumi. Jangan comparekan benda, biar apple dengan apple. Orang putih kata tak? Compare apple dengan apple lah. Masjid jangan di-compare dengan restoran. Tak sama makam. Siapa-siapa boleh masuk. Masjid hanya yang bersih yang masuk. Yang bersih yang masuk. Yang sehat yang masuk. Takrif sehat dari sudut agama hakikat adalah sehat hati dia. Hati yang sakit tak masuk. Tapi sebelum ni Allah sayang, masuklah. Busuk hati ke, dengki hati ke, riak ke, sum'ah, takabur, masuklah. Kalau lah ada satu sensor yang macam kat luar tu, sombong, keluar. Allah tak masuk ke sudah. Riak, keluar. Allah. Kalau adalah sensor yang boleh scan keadaan hati kita ni, dia tak boleh 99.9%, dia kena 100% sihat. Dia tak boleh. Seperti mana kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, yang mana ketakutan yang paling Nabi takut, Nabi kata, mafhum hadis, perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah bila sebut penyakit, dia melibatkan dosa. Dalam agama sebut penyakit-penyakit ni mesti dosa. Dan dalam agama pula, bila sebut kaitkan dengan penyakit-penyakit zahir, penghapus dosa. Sama. Jadi sebab tu orang beriman, bila diuji sakit, fahaman dia berbeza. Dia seronok. Apa hal seronok sakit ni? Jenuh aku nak apa dosa ni, Allah bagi sakit. Apa dosa aku? Alhamdulillah. Orang pening kepala kan. Aku lagi tak nak sakit, dia nak sakit. Penghapus dosa instant. Instant tuan-tuan. Memang Nabi kata penghapus dosa. Okey, baik. Jadi maknanya bila sebut penyakit, dia berkaitan dengan dosa. Maka Nabi cukup takut penyakit yang paling bahaya ini, perkara yang paling takut aku bimbangkan terjadi pada kalian, iaitu syirik kecil. Ialah penyakit tuan-tuan, yang ini penyakit hati yang bermula dengan syirik kecil. Maka apakah syirik kecil? Kata sahabat, apakah itu syirik kecil? Itulah ar-riya. Itu syirik kecil taklah riya. Dan bila kata syirik kecil, inna syirka la zulmun azim. So kecil-kecil syirik, sebesar-besar kezaliman. Yang mana syirik kecil ini kita biasa dengar ar-riya, tapi berapa serius kita nak memastikan kita tidak riya. Apa makna riya? Selain Allah. Itu je lah kita tak simpulan. Buat sebab manusia, sebab makhluk, sebab keadaan. Sebab makhluk ni buat sebab senang, buat sebab susah, buat sebab ini. Bukan sebab Allah. Kita berdoa sebab susah, sebab sakit, bukan sebab Allah yang datangkan penyakit, pun boleh jadi isu. Mungkin dulu kita tak kuat berdoa sebab ada ubat, tiba-tiba tak ada ubat. Tu dia. Barulah bismillahirrahmanirrahim. Barulah ya duru baru. Kalau sebelum ni tak apa, ubat ada lah. Bismillah. Kan Allah suruh ikhtiar. Dia punya CP masuk tuan-tuan. Sekali Allah buat satu kesannya adalah impactnya ada satu keadaan ni sekarang tuan-tuan, Mekah kena kesan. Nak masuk Mekah ni tuan-tuan, antaranya terang-terang lagi bersuluh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdak wan ni'matak lak wal mulk la syarika lak. Tahun ni kalimat talbiyah ni tidak bergema secara besar-besaran di Mekah. Ini yang kita bimbang. Adakah itu satu signal
yang cukup kuat daripada Allah, kerana kamu datang bukan kerana aku. Nak selfie mungkin nak borong barang kat sana mungkin, kurma ajwa macam-macam lah, air zam-zam, macam-macam tuan-tuan agenda. Ataupun nak release tension, kat sini dah penat, kita vacation, Allah vacation. Mudah-mudahan lah tuan-tuan, dengan apa yang berlaku ini, kita muhasabah di sebalik musibah dengan kajian hakikat kehidupan, merungkai kembali kekalutan, kekeliruan yang mungkin kita terlepas pandang. Itulah panggil ghaflah, lalai. Bukan tak tahu, tapi terlalai. Tapi terlalai ni tuan-tuan bahaya. Bawa kereta, bukan tak tahu bawa kereta, tapi terlelap. Accident kan, accident. Jadi menyebabkan kelalaian itu damage-nya besar, bukan kecil-kecil punya. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, yang pertama, setiap perkara yang berlaku itu, kalau dirungkai kembali pada sudut kebenaran, pasti kita akan dapat kesedaran. Pasti tuan-tuan. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Setiap sesuatu perkara, ma khalaqta hadza batila, satu perkara, setiap perkara yang Allah jadikan, tiada perkara yang batil sebenarnya, sekiranya kita mahu mengambil iktibar. Maka dengan bertepatan dengan kata Nabi SAW tadi, hadis beriwayat Imam Muslim, itu alaikum bisidik. Kita niatkan tuan-tuan di akhir zaman ini yang mana penuh dengan fitnah, kita niatkan dalam diri kita supaya Allah bimbing dalam kebenaran. Alaikum bisidik wa tawasaw bil haqq. Ya Allah, tunjukkan aku kebenaran, sebab waktu inilah paling penting kebenaran, sebab kita berada di zaman fitnah kebatilan. Kita tak boleh nak beza dah. Takut. Ni memang kemelut tuan-tuan, kemelut sekarang. Sehingga Allah sendiri terpaksa buat. Ni terpaksa ni maksudnya dengan kehendak Allah paksa. Allah paksa kita faham dengan suasana yang berlaku, sehingga terbuka sebahagian mungkin insya-Allah pintu hati untuk lihat kebenaran. Mungkin dulu kita lihat perubatan dari sudut kebendaan itu memberi kesembuhan, mungkin. Tapi kali ini Allah datangkan benda yang tidak datang ke kesembuhan melalui perubatan, tetapi datang dengan kekuasaan. Mungkin akhir kalam tuan-tuan cuba tengok kita dah melalui fasa PKPP. Kalau ikutkan PKP lebih ketat daripada PKPP, sampai orang kata hang PK sendiri katanya. Orang sekarang PK lah, ya Allah kelang kabut dah, ya Allah. Tapi tuan-tuan, figure kadar keboleh jangkitan, ayat dia. Kita gunalah dah hari dengar ayat. Berkurangan tuan. Kita pun pening. Kalau ikutkan ni lebih longgar daripada awal. PKP senapangnya men. Adalah 10 km radius. Masih negara lain masih berlaku, kita doakan negara lain semua satu dunia lah diangkat. Allah sedang angkat Malaysia berlalu gitu. Kita tidak ikhtiar, kita ikhtiar lah, tu samalah ikhtiar kita dari awal kena sampai sekarang maintain. Tapi kesannya kita tak boleh nak fikir, sebab ikhtiar kita dari awal lebih ketat daripada sekarang. Sekarang longgar lah. Restoran lagi balik bom macam ni balik queue ni. Dah tawakal tu ala Allah lah semua tu. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, maknanya Allah hantar satu mesej yang cukup tepat, bahawanya menyembuhkan aku. Ikhtiar saja, usaha saja, kuasa tak ada. Jadi mudah-mudahan lah iktikad ni kita pegang lah sampailah kita kembali ke rahmatullah, jumpa Allah.